Terima kasih Tan Sri Pengurusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2022 peringkat jawatankuasa Kementerian Perpaduan pada petang ni. Tan Sri Pengurusi, saya ada beberapa perkara saya nak sebutkan pada peluang yang ada pada petang ni. Yang pertama, sebelum saya mula, kebetulan tie saya dengan tudung menteri sama colour. Terbukti memang kita sama-sama menjunjung perpaduan dalam negara kita. Perkara pertama saya nak sebutkan, peruntukan untuk kementerian ni, terutamanya peruntukan pembangunan. Saya memang kecewa, tapi bukan kecewa dengan menteri. Kecewa dengan kementerian ataupun kecewa dengan perbendaraan yang memberikan peruntukan yang kurang kepada kementerian ni. Sebab saya tengok daripada semua kementerian, ini adalah antara kementerian yang paling kurang peruntukan pembangunannya. Hanya diberikan 105 juta saja. Dan kalau kita tolak 100 juta untuk mitra, tinggal 5 juta. Kalau setakat itulah peruntukan yang diberikan kepada kementerian ni, apa yang kita boleh harapkan? Saya nak cakap terus terang. Sebab semua benda dia perlukan peruntukan untuk membolehkan gerak kerja jentera, dasar, pelan tindakan dapat berjalan dengan lancar. Dan pada hari Sabtu ni, kalau tak silap, ada pelancaran. Pada Ahad ni, ada pelancaran pelan tindakan perpaduan negara yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini suatu usaha yang baik. Cuma, kalau tak ada peruntukan yang secukupnya, macam mana pelan dasar perkara sebegini dapat membawa impak yang positif untuk perpaduan negara. Jadi saya mohon supaya pihak kerajaan mengambil berat perkara ini. Lebih-lebih lagi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan ataupun mengutarakan konsep keluarga Malaysia. Walaupun kita sedia maklum, pelancaran konsep keluarga Malaysia sebenarnya telah dibuat pada tahun 2019 oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Yang Berhormat Pandan. Tapi tak apalah. Boleh xerox, tak ada masalah. Boleh ambil konsep tu. Janji ia membawa perpaduan dan kebaikan untuk rakyat Malaysia dalam masyarakat majmuk. Perkara kedua yang saya nak sebutkan, Tan Sri Pengurusi, di bawah putiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Tahun lepas 71 juta. Tahun ni 44 juta. Satu pengurangan yang bagi saya cukup mengejutkan kita. Kita sebut perpaduan, kita sebut KPI untuk KPN, kementerian ni. Tetapi geran untuk, saya percaya ini adalah geran untuk KRT, dikurangkan. Macam mana ni? Kalau sebelum ni 6 ke 7 ribu untuk satu KRT yang tahap A. Jadi berapa mereka dapat? Susahlah kalau macam tu. Payah nak buat program. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkara ni. Sebab KRT ni terletak di seluruh negara. Dia adalah antara entiti akar umbi yang sangat penting bila kita sebut perpaduan. Dan sepatutnya entiti KRT itulah yang menjadi entiti di peringkat angka umbi untuk membawa ataupun merencanakan konsep perpaduan di negara kita. Seterusnya, di bawah putiran 0300 bantuan makanan tambahan Tabika Perpaduan ada 21 juta. 030400 bantuan geran per kapita Tabika Perpaduan ada 4.4 juta. Ini perkara baru, saya menyambut baik. Cuma saya nak tanya bagaimana pengagihan dia dan berapa orang murid Tadika Perpaduan akan mendapat manfaat daripada program ini. Saya percaya Yang Berhormat Menteri ada figure berkenaan dengan ini. Cuma saya harap semua Tadika Perpaduan dapat merasai manfaat ini. Seterusnya, saya nak ambil peluang untuk mengutarakan satu perkara yang saya tak nampak dalam buku bajet ni. Iaitu berkenaan dengan 50 juta peruntukan daripada kementerian ni khas untuk rumah ibadat bukan Islam. Tahun ni saya tahu ada. Untuk rumah ibadat bukan Islam. Gereja, tokong, kuih dan sebagainya. Kenapa tahun tak ada dalam buku bajet? Ia sesuatu yang baru. Tahun lepas memang tak ada dalam buku bajet. Betul. Ia telah dimulakan tahun ni. Apakah 50 juta tu ataupun anggaran yang berbeza? Saya harap naik. Ada. Tapi diletakkan di bawah putiran yang mungkin terselindung ataupun saya tak nampak. Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dan perkara terakhir,
Tan Sri Pengurusi yang saya nak sebutkan berkenaan dengan bidang kuasa kampung baru. Saya minta maaf sebab tak ada dalam butiran dibawa maksud bekalan 14 atau dan juga maksud pembangunan 14. Kementerian Perpaduan Negara. Tetapi saya dimaklumkan surat cara daripada pihak KSN telah keluar di mana bidang kuasa kampung baru di seluruh negara yang lebih 600 kampung baru terletak di bawah Kementerian Perpaduan Negara, dipindahkan daripada KPKP. Saya nampak dalam buku bajet tu peruntukan, tak kira peruntukan bekalan ataupun peruntukan pembangunan, kedua-duanya masih terletak di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi saya mohon penjelasan apakah betul apa yang saya sebutkan, kenapa tak ada dalam peruntukan untuk kementerian ni. Jadi sekian saja Tan Sri Pengurusi. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi 3 orang pembahas. Saya rancangkan agar Yang Berhormat Menteri menjawab pada 3.40. Jadi cukup-cukup 15 minit ya, 5 minit seorang. Yang Berhormat Baling, silakan. Terima kasih